Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak membentangkan tugasan ataupun kita panggil sekarang tugasan pentadsiran berterusan untuk program PPSMP ambilan Jun 2020, iaitu kursus literasi bahasa. Kodnya ialah BMMB 1124. Baik, kumpulan yang terlibat adalah kelas A, B, C, D, E, F, J, K, L dan H. Baik, untuk tugasan ini dibagi kepada 3 tugasan, iaitu tugasan pertama ujian yang merangkumi 30%, yang akan bermula pada 6 bulan 3, 2022 hingga 17 bulan 3, 2022. Itu tugasan pertama. Tugasan yang kedua ialah persembahan kumpulan 30% juga, yang bermula tugasan pada 3 bulan 4, 2022 hingga 14 bulan 4, 2022. Manakala tugasan yang ketiga adalah penulisan individu yang merangkumi 40%, bermula pada 17 bulan 4, 2022 hingga 5 bulan 5 tahun 2022. Baik, seterusnya ialah pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut. Hasil pembelajaran khusus yang pertama, menghuraikan asas literasi dan teori pemerolehan bahasa. Kita akan menilai hasil khusus ini. Baik, yang kedua, menghubungkaitkan penguasaan literasi dengan aktiviti dan bahan pengajaran. Dan yang ketiga, menganalisis masalah, halangan, isu dan cabaran dalam penguasaan literasi. Baik, kemudian kerja khusus ini dia akan menilai ketiga-tiga hasil pembelajaran khusus ini, iaitu hasil 1, 2 dan 3. Seterusnya ialah objektif kerja khusus. Objektif kerja khusus ini ialah pelajar akan dapat menjawab soalan ujian dengan jelas tentang asas literasi dan teori pemerolehan bahasa. Baik, objektif yang kedua, dapat mempersembahkan secara berkumpulan cara menghubungkaitkan penguasaan literasi dengan aktiviti dan bahan pengajaran. Dan objektif yang ketiga ialah membuat penulisan secara individu dengan menganalisis masalah, halangan, isu dan cabaran dalam penguasaan literasi. Baik, seterusnya saya akan bacakan tentang proses untuk secara umum, apa yang berlaku situasi secara umum. Baik, proses mendapatkan bahasa sebenarnya serupa dengan usaha kanak-kanak untuk memperoleh beberapa pelakuan yang lain. Sebagaimana pelakuan lain dipelajari, begitu juga lakuan bahasa itu dipelajari. Lakuan ini diperolehi melalui peniruan, paksaan, ancaman, latih tubi dan sebagainya. Kanak-kanak mempelajari bahasa secara berperingkat, bermula dari zaman bayi hingga dewasa, dan pembelajaran ini mungkin berlaku secara tidak sedar atau secara formal. Tugasan ini adalah untuk menilai kefahaman pelajar berkaitan dengan kursus literasi bahasa ini. Baik, untuk soalan tugasan 1, ujian individu 30%, tugasan 1, 2 dan 3 berfungsi big idea untuk KPPB, iaitu big idea-nya ialah literasi menyuburkan penggunaan bahasa. Baik, soalannya ialah dengan menggunakan rajah yang sesuai, huraikan prinsip-prinsip penting dalam literasi dan seterusnya terangkan teori pemulihan bahasa, behaviorisme dan teori pemulihan bahasa mentalis. Gunakan pengurusan grafik yang sesuai. Baik, itu soalan yang pertama, tugasan pertama. Tugasan kedua ialah persembahan kumpulan, membawa markah 30%. Soalannya,
Secara berkumpulan tidak melebihi 3 orang, pelajar dikehendaki menjalankan satu aktiviti lengkap untuk sesi pembelajaran literasi. Buatkan satu rumusan hasil pengajaran tersebut. Videokan aktiviti ini. Ini soalan yang kedua. Dan tugasan yang ketiga ialah secara individu, penulisan membawa markah 40%. Pada setiap tahun, pihak pentadbiran sekolah semakin risau dengan pertambahan bilangan murid yang tidak boleh membaca. Menerima murid yang belum boleh membaca berarti tugas guru tahun 1 lebih berat kerana terpaksa mengambil alih beban guru tadika bagi mengajar kanak-kanak mengenal huruf dan membunyikan suku kata. Sedangkan pada waktu yang sama, guru juga perlu menghabiskan sukatan pembelajaran untuk murid lain. Itu dia punya situasi dia. Okey, soalan dia, berdasarkan pernyataan di atas, pelajar dikehendaki mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang menunjukkan masalah membaca dalam kalangan murid-murid sekolah masih berlaku. Perincikan halangan-halangan yang menyebabkan masalah tersebut. Panjang keseluruhan penulisan anda ialah 1,500 perkataan. Baik, itu soalan tugasan yang ketiga. Seterusnya saya pergi kepada arahan pelaksanaan tugasan. Yang pertama, tugasan 1 dan tugasan 3 dilaksanakan secara individu, manakala tugasan 2 dilaksanakan secara berkumpulan. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat. Yang ketiga, format penulisan tugasan adalah seperti berikut, iaitu yang pertama, muka depan hendaklah mengikut template terkini. Font asal Arial. Kemudian saiz huruf ialah 11, langkau 1.5 baris dan rujukan mengikut format APA. Baik, yang keempat, amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali jika didapati berlaku, pelajar akan digagalkan kerja khusus. Baik, yang kelima, setiap tugasan kerja khusus mesti mengandungi butiran berikut, iaitu yang pertama, nama pelajar, yang kedua, angka giliran, yang ketiga, nombor kad pengenalan, yang keempat, kumpulan ataupun unit, yang kelima, kod dan nama khusus, yang keenam, nama pensyarah, yang ketujuh, tarikh hantar, dan yang ke-8, pengakuan pelajar menerima maklum balas daripada pensyarah. Baik, yang keenam, anda mesti menghantar pentaksiran berterusan mengikut tarikh yang ditetapkan. Jika pentaksiran berterusan yang dihantar lewat tanpa sebab yang kukuh, boleh dikenakan tindakan disiplin. Baik, nombor 7, tugasan ini membawa wajaran 100%. Baik, saya harap anda telah pun faham dengan penerangan saya tadi, dan sekiranya masih belum faham, boleh bertanya kepada pensyarah masing-masing berkaitan dengan tugasan ini. Baik, sekian, terima kasih.